Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Sabah sering dikatakan memiliki lanskap politik yang penuh cabaran dengan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebajikan rakyatnya. Kini satu inisiatif radikal telah pun dicadangkan, yaitu Politician and Competency Course, sebuah kursus khas yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin generasi baru yang lebih kompeten dan beretika. Tetapi persoalannya, adakah ini benar-benar penyelesaian kepada masalah politik Sabah? Atau hanya satu lagi gimmick yang akhirnya tidak membawa perubahan yang sebenar? Mari kita selami ide ini di sebalik kursus ini dan bincangkan implikasinya terhadap masa depan politik Sabah. Bila kita bercakap tentang politik Sabah, perkara pertama yang selalu bermain di fikiran ramai orang ialah betapa sukarnya untuk melihat perubahan yang sebenar. Setiap kali pilihan raya, kita lihat wajah yang sama, janji yang sama, dan akhirnya kekecewaan yang sama. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus terpinggir. Masalahnya bukan sekadar pada individu, tetapi pada sistem yang telah lama tertanam. Ada satu tanggapan yang cukup sinis, tapi ada benarnya, yaitu jika rakyat terus miskin dan kurang pendidikan, mereka akan terus memilih pemimpin yang salah setiap kali. Jadi bila ada cadangan untuk buat satu kursus khas bagi melatih bakal pemimpin Sabah, ramai yang teruja tapi dalam masa yang sama skeptical. Politician and Competency Course ini katanya bukan sekadar kursus biasa, tetapi satu inisiatif untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar faham politik, tahu selok-belok pentadbiran, dan yang paling penting, beretika serta berprinsip. Sebab selama ini kita terlalu biasa dengan pemimpin yang masuk politik bukan untuk berkhidmat, tetapi untuk mencari kekayaan sendiri. Apa yang membuatkan kursus ini menarik ialah ia mempunyai dua pendekatan. Satu melalui laluan akademik dan satu lagi melalui pembelajaran berbentuk praktikal. Mereka yang menyertai laluan akademik akan mendapat pendidikan dalam bidang sains politik dan hubungan antara bangsa dengan kelayakan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Tapi apa yang paling unik ialah mereka juga akan belajar tentang sejarah Borneo, satu perkara yang selama ini jarang diberi perhatian dalam sistem pendidikan Malaysia. Kenapakah ini penting? Sebab ramai rakyat Sabah sendiri tidak benar-benar memahami sejarah negeri mereka. Contohnya isu MA63, Perjanjian Malaysia 1963, yang selalu disebut-sebut. Ramai tahu tentang tuntutan hak Sabah, tetapi tak ramai yang benar-benar faham bagaimana perjanjian ini sepatutnya dilaksanakan. Apatah lagi bila kita bercakap tentang isu tuntutan Filipina ke atas Sabah atau status Sabah dalam konteks hubungan antara bangsa. Kalau pemimpin sendiri pun tak faham semua ini, macam mana mereka nak pertahankan hak rakyat? Tapi tidak semua orang ada peluang atau berkemampuan untuk menyertai program akademik formal. Sebab itu ada laluan kedua, yaitu pembelajaran berbentuk kompetensi dan latihan praktikal. Ini lebih kepada mereka yang mungkin tidak mempunyai kelayakan akademik tinggi, tetapi ada potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Mereka akan diuji berdasarkan kemahiran kepimpinan, pemikiran kritikal, keupayaan menyelesaikan masalah, dan komunikasi politik. Dengan kata lain, kursus ini membuka peluang kepada mereka yang berbakat tetapi mungkin tidak mendapat pendidikan formal yang tinggi. Dan satu perkara menarik tentang kursus ini ialah ia juga merangkumi pembangunan pribadi dan imej pemimpin. Ini bukan sekadar belajar teori politik, tetapi bagaimana untuk menjadi pemimpin yang benar-benar dihormati dan boleh mempengaruhi masyarakat dengan idea bernas. Sebab dalam dunia politik bukan sekadar apa yang kita tahu yang penting, tetapi bagaimana kita menyampaikan ide itu supaya rakyat faham dan percaya. Tapi inilah yang membuatkan ramai orang tertanya-tanya,
Adakah kursus ini benar-benar boleh membawa perubahan atau adakah ia hanya satu lagi inisiatif yang akan berakhir sebagai gimmick politik? Mari kita pikirkan beberapa persoalan besar. Yang pertama, siapa yang akan mengendalikan kursus ini? Kalau ia dikendalikan oleh pihak berkecuali dan benar-benar profesional, maka ada harapan bahwa ia boleh melahirkan pemimpin yang berkualiti. Tetapi kalau ia dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan, contohnya, parti politik yang menyokong agenda mereka, maka ia hanya akan menjadi alat untuk mengekalkan status quo. Yang kedua, adakah kursus ini benar-benar terbuka kepada semua? Atau hanya mereka yang mempunyai kabel politik sahaja yang akan mendapat peluang menyertainya? Ini penting sebab selama ini kita selalu lihat peluang lebih mudah diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan golongan tertentu dalam politik. Kalau kursus ini hanya menjadi medan untuk melahirkan anak emas kepada partai-partai tertentu, maka ia tidak akan membawa perubahan yang kita harapkan. Yang ketiga, adakah kerajaan akan menyokong inisiatif ini? Jika iya, sejauh manakah komitmen mereka nanti? Dan yang lebih penting, adakah mereka bersedia untuk membiarkan kursus ini melahirkan pemimpin yang benar-benar bebas dan tidak dikawal oleh sistem politik sedia ada? Kalau kerajaan hanya menyokong dengan niat untuk memastikan kursus ini melahirkan pemimpin yang mengikut telunjuk mereka, maka ia tidak lebih daripada satu proyek untuk memastikan kuasa tetap berada di tangan golongan tertentu. Yang keempat, mampukah kursus ini benar-benar memutuskan kitaran politik lama? Sabah telah lama terperangkap dalam kitaran kepimpinan yang tidak membawa perubahan besar. Rakyat bosan dengan janji-janji kosong dan ramai yang mula hilang kepercayaan kepada sistem politik. Kalau kursus ini sekadar melahirkan pemimpin yang akhirnya akan mengikut jejak langkah pemimpin terdahulu yang mementingkan diri sendiri, maka ia hanya akan menjadi satu lagi kekecewaan. Tetapi pada masa yang sama kita juga tidak boleh menafikan bahwa inisiatif seperti ini memang diperlukan. Kalau kita hanya bergantung kepada sistem sedia ada, kita akan terus melihat pemimpin yang lahir daripada sistem yang sama. Dan sistem itu sendiri sudah terbukti tidak berfungsi dengan baik. Jadi, walaupun ada banyak persoalan dan cabaran, sekurang-kurangnya ia menunjukkan bahwa masih ada usaha untuk membawa perubahan. Jadi soalan besar untuk kita semua, adakah kursus Politician and Competency Course ini akan menjadi pemangkin kepada perubahan sebenar? Atau adakah ia hanya satu lagi percubaan untuk mengaburi mata rakyat? Apakah pendapat Anda? Adakah Anda percaya kursus ini benar-benar akan melahirkan pemimpin Sabah yang lebih baik atau ini hanyalah satu lagi gimmick politik? Komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak pendedahan tentang isu politik Sabah terkini. Jika kita melakukan perubahan, ia harus bermula dari sekarang. Tapi, siapa yang akan melaksanakannya? Sekian saja untuk video kali ini, ulasan video kali ini, dan jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih semua karena terus bersama-sama kami.